pagi ni kita akan set up lab ni dan buat sampai part 3 lah untuk ping connectivity. After finish lab ni, kita akan cover lagi 2 modul. Kita akan cover modul 14 dengan modul 15. Okay, so open packet tracer. Okay. So kita start dengan deploy hardware lah. So dalam ni kita ada 2 PC, 1 switch dan 1 router. So kita insertkan dalam packet tracer ni. Okay, so kita ada 2 PC. Okay, PC A dan kita ada PC B. Dan kita add switch 2960. So ni switch 1. Satu router lah kita pakai. Router 4321. Ni kita ini sebagai R1. Jadi bagi siapa yang baru masuk, boleh open file lab 12.9.2. Okay, so sekarang kita baru phase design lah. Kita baru deploykan dalam kita punya workspace topology. Okay, ni saya pakai 2 PC. Saya rename ni sebagai PC A, PC B. Dan saya satu pakai switch 2960. Dan saya pakai router 4321. Okay, deploy je dulu. Kalau terlaju beritahu nanti saya pause kejap. Okay, boleh follow Okay, after dah masukkan hardware, kita buat connection lah. Mana connection dia daripada PC ke switch port 66. So sambungkan PC ke switch port 66. Okay, and then switch ke router nombor 5 pergi G001. Okay, so PC ke switch, PC ke router pakai cross cable G00 pergi dekat fast ethernet. Okay, so pasang je dulu. Okay, saya tunggu sekejap Kena ada yang baru nak pasang, baru buka packet tracer. Sampai 5 minit lah. So dah siap nanti kita sambung. Okay, so design, completekan design. Okay, dah Okay, so sekarang kita nak pergi part 1 lah. Part
kita nak set up topologi. So topologi kita dah set up. And then kita nak configure basic router dengan switch. So kita go through kat bawah. Part 1. So kita suruh configure the router. Step 2, configure the switch. Okay, so basic router dengan switch kita dah belajar. Okay, kita start pada router dulu So basic configuration dia macam biasalah. First sekali kita masuk dekat router. And basic dia adalah dan first step adalah enable. Enable and then kita config D then hostname R1. Okay, selepas hostname kita masukkan no IP domain lookup enable secret plus console password Cisco login time VTY 04 password Cisco login. Service password encryption. And then kita punya last sekali adalah banner motd hash this is the R1 and then hash. Okay, saya ulang So sekarang kita kat router. Kita dah design lab 12.9.2. So kita dah design. So sekarang kita baru start basic configuration. Okay, boleh tak? Ada dengan basic configuration router? Okay, good. Kalau laju beritahu Sekarang kita dekat router satu lagi, R1. R1 kita baru come out dengan basic configuration saja. Baru basic. Okay. Semua okay? Okay, dan kita save lah. Do right. Okay, kita save config Save config pada router 1. Cik Wan. Ya, yeah, sorry. Banner MOTD tu kita tak letak apa-apa wording This is router R1. Okay, tak nampak. Okay. So kita start daripada hostname. Belum lagi. Apa? Tak, saya pun tak ingatkan tak payah letak apa-apa dekat banner. Oh, letak. Mana lepas banner metode ni akan start dengan hash, kita akan tutup dengan hash. Oh, maknanya type balik banner MOTD hash. Lepas enter. Lepas enter tu dia suruh enter text message kan? This makes so. Lepas tu masuk je script ni. This is router R1. Lepas tu letak hash. So enter. Do write memory. Do write memory untuk save. Okay, dah siap? Okay. Dah Dah semua okay Okay, kita sambung. So siap R1 dah save. Okay, kita pergi
S1. So S1 benda yang sama juga. So first step kita enable, then config terminal, host name, no IP domain lookup, enable secret plus line console 0, password Cisco login line VTY 04, password Cisco login service password encryption, panel MOTD hash, is switch, then do right, do MOD. Okay. Okay. Okay, dah. Okay, so kita dah habis basic configuration, router dan switch. Sekarang kita nak assign IPv6 dekat, so boleh tutup switch, kita pergi dekat router. So kita follow je script ni. So kita dekat config kan, so type terus interface gi0/0/0. So masuklah IPv6 address 2001 bb8 ACAD double dot A double dot 1 prefix 64. And then no shutdown. Okay. Seterusnya interface GI 0/0/1 6 address 2001 double dot bb8 double dot ACAD double dot 1 prefix 64. Then no shutdown. So dia kata and then
So the IPv6 global prefix adalah DB8 lah. Ni dia punya global prefix. Ni dia punya network ID yang baru. Ada dua group. Satu A.1, satu lagi group 1.1. Ni untuk dua network yang berbeza. So, untuk preview yang kita dah set tadi. So IPv6 interface brief. Kita ada dua ID lah. Satu IP link local tu, IPFE 80, FFFE kat tengah ni. Satu lagi satu DB8 ACAD A1, satu DB8 ACAD 1. Ini A1 ni 1. Kita upgrade daripada yang kita generate EUI 64 tu, daripada MAC address kita come out dengan yang ni FE80 ni dengan nilai yang ni lah. Terusnya kita IP masih dekat R1, masuk IP link local lah. Tadi ni untuk pakai GUA kan, global unique address. So kalau kita nak pakai IP link local untuk global kita dalam router yang sama, kita letak. So masuk config T, interface GI000, masuk IPv6 address FE80 dot 1 link local. Yang satu ni kita merujuk kepada IP gateway ni. So kalau IP gateway dia contohnya belakang ni huruf lain, so akan jadi FE80. Faham tak? Okay, saya tunjuklah apa beza. Dekat screen saya akan nampak. Okay, ni untuk GI00, untuk interface GI001. So IPv6 address FE80 pakai link local yang sama juga. Okay. Dia punya ID tu unik lah. So boleh pakai dalam, dia boleh communicate dalam sama. So cuma dalam link local ni dia boleh communicate dalam segmen yang sama saja, dalam router yang sama, tapi dia tak, benda tu takkan routable lah. Tak sama macam kita set IP gateway pada setiap interface ni. Okay, dah siap, kita end. Okay. Cik Wan nak tanya sikit. Anda kata kalau kita tersilap type dia, sama juga ke macam kita nak flush nak buangkan balik dia punya IP tu. Contoh kita masukkan IP tu tersilap, so kita nak masukkan semula, adakah kita rewrite balik terus ke ataupun kita kena delete dulu? No need. Kalau kita macam tersilap, kita override je. Macam contohnya kita dekat script ni kan. Okay, katalah saya dekat interface ni, configure terminal interface GI000. Katalah IP saya masukkan ni salah. Katalah saya set IP dia saya letak sini tiba-tiba 2 kan, overlap pula katalah saya letak sini 2 lah, ni 1, katalah saya letak sini 3. So sepatutnya salah kan, sepatutnya dia start dengan bila 1, so kita tukar kepada IP 1.1 balik lah. Kita just override saja. Kalau tadi berapa? 3 So sepatutnya IP berapa? G01 1.1 1 dot dia overlap lah. Kalau overlap kita kena buang lah. So buang ni tak no, and then kita tambah balik IP yang baru 1.1. Show IPv6. So ni achat A11. So sekarang katalah saya tersilap saya termasuk yang barin. Interface G001 katalah saya terenter IP yang ni 31.
So bila kita show IP balik, dia akan update 31 lah. Mana dia akan tambah IP. So cara dia kena remove manual lah. So cara nak remove, kita kena letak statement no lah. So bila letak statement no, dia akan hilang line yang kita tambah tu. Tapi kalau before tak salah kita override je, tapi basic ni dia tambah satu line lagi. Saya pun tak sure. Pada G berapa, G001 ke G000 ke, kita kena assign jugalah kan? Kena assign betul. Kita kena assign pun sudah bercheck balik lah sama ada benda tu overlap ke atau tak. Kalau overlap, dia punya IP address valid. Cik Wan, kalau ada error tadi masa dekat yang step B tu, macam mana? Step B ni error. Tanya apa? Lepas saya lepas saya dah masuk show IPv6 interface brief tu, dia keluarlah tu. Okay. Terus sambung dengan step C ya kalau dia dah keluar semua IP semua tu. Lepas habis B kita sambung step C. So step C kita kena start dengan config balik. Config T masuk balik yang ni. T kita verify je. Verify untuk kita tengok kita punya interface IP je. So untuk C ni kita untuk Cik Wan, kalau IP link local FE80 tu kita tak letak, network tu still boleh communicate dalam local tu sendiri tak? Boleh, tak ada masalah. Benda ni kita nak enforce supaya dia akan pakai satu unique ID untuk semua interface dalam router yang sama. Kalau kita tak letak pun boleh, tapi kalau letak memudahkan kita control lah. Mana benda ni akan effect bila kita assign kat sini, kita boleh placement kat gateway kita lah. Gateway kita akan pakai IP yang ni. Sebab benda ni akan main peranan bila kita nak set up dekat NIC PC kita nanti. So kalau kita tak letak, benda tu kita tak boleh apply lah pada NIC kita. Okay. Benda tu option sebenarnya, kalau kita tak letak, kita kena type lah IP PC kita pada gateway tu, kenalah type yang ni, yang panjang-panjang ni. So kita dah masukkan gateway yang atas tu kan? Betul. Tapi yang tu untuk kita route ke remote host sana kan? Kepada destination tu. Kita letak yang FE80 tu, tujuan dia untuk mana tak tahu apa beza kalau kita letak kan tak letak tu. Okey, kalau kita letak ni sahaja, maknanya confirm lah kita punya IP tu boleh keluar daripada router. Maknanya dia boleh route kepada router lain. So kalau kita hanya kalau kita tak letak ni, and then kita just letak ni sahaja, maknanya dia hanya sampai gateway router sahaja boleh communicate. Okey, kalau kita tak letak FE80 tu, kita letak yang 2001 tu saja? Boleh, tak ada masalah. Tapi kita boleh route keluar lah. Tapi sekarang kitanya, katalah kita ada communicate dalaman saja. So tak perlulah kita nak broadcast keluar. So kita pakailah FE80 ni je. Sebab kalau kita pakai ni, mana kita punya gateway tu takkan confuse lah. Kita akan pakai satu unique ID je. Tak perlulah kita nak set 2 kali gateway yang berlainan. Tapi kita akan pakai satu unique ID link local kat sini. Okay, walaupun contoh kita ada lagi 5 subnet kan. So dalam 5 subnet tu dia tetap pakai gateway yang sama. Tak perlulah kita pakai gateway lain. Okey. Okey. Yang menjawab ke soalan tadi yang lepas show IPv6 tu, sampai dekat C tadi dah boleh menjawab ke? Okey dah. Ada error ke tak ada kan? Dah. Okey dah. Okay. So lepas kita configure link local, so kita verify lah kita punya link local tu dah up ke belum. So kita pergi dekat router, do show what? Interface 000. So kat situ kita akan nampak ya ke ni? Jalan je. Oh sorry, IPv6 show IPv6, sorry interface CI000. Do show IPv6 interface CI000. So kita akan tengok lah. So kita punya IPv6 is enable. So ni kita punya IP link local yang kita set tadi FE80 tu. Yang ni kita punya global unicast address. Kita punya GUA. Dia prefix lah daripada 2001 DB8 ACADA prefix 64. So dia boleh join group FF02 dan FF02 punya multicast IP lah. Okay, ini dia punya details.
Cik Wan. Cik Wan, Ya. ada beza ke command yang ada do dengan yang tak ada do? Sebab saya jarang letak do tu. Okay, so Selalu saya letak show terus. okay, do ni kita akan pakai bila kita dalam mode config atau apa-apa selain daripada R1 hash. Okay, kalau kita dalam mode privilege mode, dalam mode ni kita tak payahlah letak do. Kita terus letak show IPv6 interface GI 000. Okay, kalau kita dalam mode config, atau config if ke config router, katakanlah kita nak show dalam current situation, so barulah penggunaan do ni lah. Mana do tu maksudnya kita enforce untuk show properties tu dalam config line, config area config zone ni lah. Bukan dalam config mode, kita pakai show command je lah. Macam ni tak ada dalam config kan. So kita pakai command show saja. Kalau kita dalam config ke, config if ke, so kita kena letak perkataan do kat depan dia. Dalam katakan sekarang dalam R1 tak, katakanlah saya macam sekarang saya bukan dalam sama macam Cik Wan tau. Cik Wan R1 config hash kan. Maksud saya R1 hash je. Okay, kalau R1 hash saja tak payah letak do, letak je show terus. Show. No. Oh dia ada beza ya? Bezalah, contohnya kita dalam mode privilege, kita tak perlu letak do. Do tu macam kita enforce supaya kita boleh keluarkan show properties dalam apa yang kita show dalam privilege mode. Faham tak? Macam mana kalau privilege mode kita show, tapi kalau kita letak do show tu bila kita dalam keadaan selain daripada privilege mode. Maksudnya kalau kita dalam config mode ke, dalam config router ke, so contohnya kita nak show properties, takkan kita nak patah balik kan? So kita letak command do, mana kita boleh terus display apa kita nak. Okay. Paksa dia suruh keluarkan output lah. Okay. Okay, step 2. Set routing lah supaya dia boleh go ke luar daripada router kan. So cara dia kita kena buat IPv6 unicast routing. Tu dia punya script lah. Enablekan IPv6 unicast routing. Okay, after that awak, so dia suruh apa ni? Show IPv6 interface untuk apa ni? Ni untuk show dalam Slack lah. So kita nampak dia punya, asalnya dia ada satu group FF02 saja. So bila kita buat show IPv6 interface di 00, so ada pertambahan 2 group lah. Mana daripada asal group 1, kita akan ada 2 group yang kita boleh join untuk unicast routing. Okay, ini group 1 dengan, kita akan ada 2 group lah. Okay, mana settle router punya configuration dah boleh save lah. So save memory. Ada yang tertinggal command tak? Ada yang error tu? Tak ada kan? Dekat R1 ni, kita baru step 2 R1. Ada error lah, tiba-tiba bila enter dia suruh masuk password. Okay, tak apa. Bila masuk password, sekarang dekat atas tu tulis apa? Bila kita enter ke password tu? User access verification, terus tekan password lah. Okay, user access verification tu adalah kita punya console mode. So console mode adalah password dia Cisco. Masuk dah Cisco. Lepas tu dia keluar apa? Dia suruh masuk lagi password. Dia akan keluar tak R1 lebih besar? Tak ada So kalau exit, dia akan keluar macam ni ke? Dia keluar tak this is router R1? Ada. Okay, ni password dia Cisco kan? Password ke ada saya salah configure tadi ya? Kalau tak betul tu masa salah type kot. Sepatutnya Kau salah type. rasanya
Enable secret class tu ikut. Ni bukan enable secret class. Class yang dekat sini. Oh. Yang ni adalah untuk konsol. Tak apalah. Tak apalah, dia tak boleh jalan ni. Kena settlekan. Nah, Cuba tengok ke atas. Alamak, kata dah habis. Cuba Cisco tu memang betul Cisco ke atau type selain daripada Cisco kita ada? saya pun nak tengok balik. Bila nak tengok sampai atas dah tak boleh dah. Banyak sangat kita dah type atas ni. Dah banyak type dah. Sekarang tertukar kot. Cisco dengan kelas Sebab tu. kat sini Cuba type dia kelas dulu. tak ada skrip tau. Sebab ini saya yang buat command saya tadi. So tertinggal ke macam mana Saya rasa dah buat betul lah. Tak tahu lah termasuk huruf besar atau kecil kan. Cuba try semua huruf besar ke, mana tu caps lock ke? Tak boleh juga. Tak boleh juga dia tadi command line console 0 lepas tu dia tak password apa kat belakang ni? Ingat tak? Saya rasa sama je Cisco. Cisco Kot salah type tak tahulah, saya pun tak perasan. Sekejap selain daripada Cisco apa lagi mana tahu tak apalah, awak pakai saya punya file lah. Saya share file saya ni. Sekejap. Saya share ya. Tak payah delete kot, nanti nak kena buat baru, baik pakai saya punya router je. Kalau ikut kan kena delete lah sebab kita tak tahu kan. Dia kalau tak delete pun boleh. Okay, cuba satu kena buat daripada asal lah. Kalau tak nak delete router pun boleh. Cuba cikgu buat command ni. Tapi kena start configure asal lah. Cikgu masuk command. Tak boleh masuk juga command lah sebab dia dah lock kan. Kena delete lah. Betul-betul kena delete. So command dalam ni kita boleh erase config balik. Erase config maksudnya kita buang balik configure asal, lepas tu delete. Sebab kita dah save kan. Satu lagi cara, cuba kita tutup on off balik. Effect tak? Sebab dah save kan, saya tak effect kot. Saya on off pun rasanya keluarlah balik. Kalau keluar this is router 1 tu maknanya dia dah save tak ada effect kot. Tak ada, mana dah save command tu mana dia dah kekal lah. Tak apalah, saya try ambil yang Cik Wan punya ni. Ini yang memang yang latest ya? Yang sampai pukul 9.35 tadi. Okay. Okey. Boleh Salah password tadi kot rasanya. Itulah. Okay, so router settle. So sekarang kita pergi dekat step part 2. Sorry, ini pula. Ini dekat step 3. Step 3 nak apply macam before dia lah, kita nak apply switch virtual interface. Switch 1. So akan keluar ni kan, this is switch 1. So password dia adalah Cisco. So enable, password dia adalah plus config P. So config T, so type lah interface 91 IPv6 address to BD8
ACAD double dot 1 double dot B kan, dia pakai B /64. Ni dia punya IP dekat switch. Support support basic. Tak support lah untuk V4 saja. Awak punya support ke? So kita abaikan je lah. Tak boleh so dia tak support basic. So kita boleh pakai V4 je. So pakai TSN saya tak tahu kenapa. So kita pakai real equipment kot. Part 3 sorry saya pun tak perasan tadi, memang tak support untuk basic. Okay. Nak assign IP address dekat client. Okay, so assign IP address, so kita pakai IP yang dalam table lah. So dalam table, so kita pakai PCA, IP dia adalah 2001, sini, bawah 2001, ACAD, 1, double dot, 3. So prefix 64 lah. So gateway dia FE 80 double dot 1. Okay. Then ini untuk PCA. PCB configuration 2001 DB8 ACAD A double dot dari sini pula 2001 DB8 ACAD A double dot 3 prefix 64. So gateway dia FE 80 double dot 1. Okay, so settle. So dia kata apa lagi? Ni apa? Okay, so dia kata assign static PC and then one static and then pakai satu lagi pakai select. So from PCA dia suruh ping FE 80 double dot 1. Boleh tak? Daripada command prompt ni kita ping kita ping FE double dot 1. Boleh tak? Okay kan? So maknanya link local dia function lah, maknanya dia ping ke gateway dia function. So ping S1 ni tak boleh buat sebab kita tak boleh assign. So kita try traced traced 2001 DB8 D double dot 3 sorry ACAD apa tadi IP dia? DB ACAD mana tadi IP dia? A lepas tu double dot 3 kan? A and then prefix 64. Okay, trace ke trace route? Trace route. Ada trace set 21. Kalau kita ping boleh tak? Ya, kita ping dulu. Test 2001 DB8 ACAD double dot 3 /64. Baik PV6 ACAD A3. Tak boleh ping 2001 lah. ACAD A3 betul lah. Tadi ping sukses ke fail Cik Wan? Yang first ni sukses, yang FE 80 sukses.
ping 1/64. Oh, tak payah prefix, sorry. Prefix tak payah. A double dot 3. Boleh? Ping prefix tak payah. Prefix tu untuk kita assign IP je. Kalau ping terus letak IP address je. Boleh ping tak ke PCB? Reset. Reset betul lah. Reset tak ada prefix Mana reset? Dia akan lalu dia punya gateway DB8 ACAD 11 and then dia akan jump kepada DB8 ACAD A3. Mana dia akan ada dua hop lah. Hop pertama akan pergi 1, hop kedua akan pergi A.3 atau dia punya destination. Ni mana dia punya gateway lah. Okay. Lagi dia nak? So ping PCB boleh, ping PCB, ping local. So boleh lah, ni kita dah test tadi. So ni pun kita dah daripada A, kalau nak try daripada PCB pun boleh. So daripada PCB, so ping 2001 DB8 ACAD apa IP dia? PCA IP nya adalah 1.3. So boleh lah. Kalau A boleh ping B, mana B boleh ping A lah. So kalau kita reset so dia akan pergi A1 gateway dia dan dia akan jump kepada 1.3 dia punya destination. So sampai situ kot lab 12.92. Ada apa-apa nak tanya? Okay. Untuk pagi ni boleh Belum berasap lagi kan? Baru start. Baru first lab. Okay semua? Okay So kita take file jap. Take file lah, nanti kita sambung lagi.